الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Siapa ada pensel? Pinjam saya. Tanda sikit. Thank you. Kemudian maka berkehendak serta yang demikian itu. Ini dulu cerita pasal uzlah. Undur lagi. Maka ketahui olehmu bahawasanya umpama lelaki ini yang dikehendak kepadanya lelaki-lelaki dalam bab agama berkehendak ia di dalam bersahabat bagi makhluk kepada dua perkara yang sangat-sangat keduanya. Jumpa tak? Ambil situ dulu. Jadi seandainya dia seorang lelaki yang diperlukan oleh manusia, makna manusia ingin mengambil manfaat daripada dia, contohnya mengambil ilmu daripada dia, ataupun dia diharapkan supaya boleh menerangkan kesamaran keraguan yang ada di dalam agama contohnya. Maknanya dia seorang lelaki yang diperlukan oleh manusia, walaupun tidak ramai manusia yang memerlukan dia. Jadi tidak dibenarkan dia melarikan diri ke suatu tempat dengan makna meninggalkan manusia, lari satu tempat untuk beribadat. Dia tak boleh, tidak dibenarkan oleh syarak. Berbanding dengan laki-laki yang pertama dulu, laki-laki yang pertama dulu dia adalah merupakan seorang lelaki yang tidak diperlukan. Orang tak nak ambil manfaat dan orang tak berhajat pun pada dia. Orang tak berhajat pun pada dia, orang tak berkendak pun pada dia. Dan dia pula seorang lelaki yang tidak memikul tanggungjawab contohnya. Dia seorang diri. Maka bagi diri lelaki yang macam tadi tu, bolehlah dia nak mengasingkan diri, nak lari jauh daripada manusia. Dia nak duduk di puncak bukit ke, nak duduk di pulau mana-mana ke, tak campur orang, tak campur manusia. Dia nak beribadat seorang-seorang boleh. Tapi dengan syarat dirinya dah lepas lah ilmu-ilmu fardu ain tu. Jangan dalam keadaan tak lepas lagi fardu ain, tak kenal Tuhan, tak tahu tipu daya syaitan nafsu macam mana, selok-belok melakukan amal ibadat, syarat rukun ibadat tak tahu macam mana, tu tak boleh lah. Dia kena duduk belajar dulu, kena duduk ngaji dulu, baru boleh mengasingkan diri, tak campur manusia, buat ibadat seorang-seorang dia atas gunung ke mana-mana boleh. Ada pun laki-laki yang diperlukan oleh manusia, maka dia tak boleh lari. Dia kena bercampur dengan makhluk. Dia kena duduk dalam masyarakat. Jadi maka ketahui olehmu bahawasanya umpama laki-laki ini yang dikehendak kepadanya di dalam bab agama, berkehendak ia di dalam bersahabat bagi makhluk kepada dua perkara yang sangat-sangat keduanya, yang sangat penting. Jadi laki-laki yang terpaksa duduk bercampur gaul dengan masyarakat ni, dia kena ada dua perkara yang mesti dijaga betul-betul. Yang pertama, suatu daripadanya sabar yang panjang, sabar yang berterusan dalam nak menempuhi cabaran berhadap dengan makhluk yang macam-macam karenah tadi, macam-macam fitnah, macam-macam karenah, macam-macam fitnah. Kerana dia tak boleh cabut lagi lah. Kok mana pun dia kena sabar. Kalau nak ikut nafsu, nak ikut hati lagi, dia tinggalkan manusia ni. Kan? Buat hal kita je. Tapi tak boleh. Syarak tidak membenarkan. Dia kena duduk dalam masyarakat. Dan dia kena bersabar dengan sabar yang tinggi, sabar yang panjang. Sampai bila-bila? Maknanya kalau dia tak sabar, nanti dia akan lari. Maknanya sabar tu, sebab ini di antara dalil sabar tu sampai mati. Sabar tu sampai mati. Sampai bila kita nak kena hadapi masyarakat yang macam ni? Sampai kita mati.
sampai kita mati. Dan halim yang amat besar. Halim yang amat besar. Apa maksud halim yang sangat besar? Ketahanan diri yang amat besar, lemah lembut lah. Dia kena sabar dalam mengawal kemarahan dia terhadap manusia-manusia tadi lah. Yang pertama, dia kena sabar sampai bila-bila nak menghadapi masyarakat manusia yang macam tu, yang menyakiti dia, yang memfitnah dia, yang macam-macam. Jadi dia kena hadap lah. Kok mana-mana pun tak boleh lagi. Kena hadap, tak boleh lagi. Sabar yang panjang dan halim yang amat besar. Kesabaran yang amat besar. Menahan dirinya, mengawal kemarahannya. Mana tidak membalas kejahatan ataupun perbuatan yang tak baik daripada orang ramai kepada diri dia tadi. Dia tak boleh membalas dengan kejahatan. Dia kena tunjukkan contoh akhlak yang baik. Mudah-mudahan manusia tertarik dengan akhlaknya dan nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tilik yang halus dan minta tolong ia kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Jadi dia kena menilik, dia kena merenung sehalus-halusnya. Dengan pandangan yang lemah lembut dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kena minta kepada Allah bagi taufik supaya dia boleh bersabar menghadapi masyarakat, menghadapi manusia yang pelbagai qarinah tadi itu. Yang ada kala menyakitkan diri, menyakitkan hati dia, memfitnah dan sebagainya. Yang keduanya, bahawa ia pada makna ini tinggal hatinya daripada mereka itu. Maksudnya apa tu? Bahawa ada ia laki-laki ni, laki-laki yang tak boleh nak lari tadi, dia kena duduk dalam masyarakat tadi. Bahawa ada ia laki-laki pada makna ini tinggal hatinya daripada mereka itu. Maksudnya apa? Hatinya tidak ada sama dengan makhluk tadi. Tubuhnya sahaja bercampur bergaul dengan manusia. Adapun hatinya bersama Allah. Hatinya bersama Allah. Hatinya dengan ibadat, hatinya dengan akhirat. Hanya tubuh dia sahaja yang bergaul, bercampur dengan manusia. Manusia itu maknanya. Bahawa ada pada makna ini tinggal hatinya daripada mereka itu. Walaupun zahir nampak tubuh badannya duduk campur dengan manusia, tapi sebenarnya hatinya tidak ada dengan manusia. Hatinya tak ada dengan manusia, hatinya dengan Allah. Hatinya dekat dengan Allah. Hatinya bersibuk, berbimbang dengan Allah. Dan jikalau ada dengan tubuhnya serta mereka itu, meskipun tubuhnya bersama manusia, hatinya tidak ada dengan manusia. Hatinya tidak ada dengan makhluk, hatinya dengan Allah. Hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika berkata-kata mereka itu manusia, akan dia berkata-kata ia laki-laki tadi akan mereka itu. Maknanya kalau manusia tadi ajak dia bercakap, berborak, bersembang, dia layan. Maknanya diraikanlah. Dia bukan buat sombong. Masyarakat tadi macam-macam. Kalau nak bercakap dengan dia, nak jumpa dengan dia, dia raikan. Dia tak boleh menunjukkan kesombongan dia, mentang-mentang dia orang soleh, mentang-mentang dia orang alim. Maknanya dia tak mempedulikan orang awam. Contohnya orang yang jauh dengan Allah, yang jauh dengan agama, nak bertanya dia tak peduli, dia tak hargai. Bukan. Dia kena meraikan lah. Kena meraikan. Kalau ada orang-orang awam tadi datang ada hajat dengan dia, nak bercakap dengan dia, dia kena raikan lah. Sekadar lah. Raikan sekadar yang sepatutnya. Maka jika berkata-kata mereka itu akan dia, maka berkata-kata ia akan mereka itu. Mana dia tak sombong. Kalau sombong dia tak layan. Kalau sombong tak peduli. Dan jika ziarah mereka itu akan dia besarkan mereka itu atas kadar mereka itu dan syukurkan dia. Maknanya kalau ada orang awam tadi tu, manusia ramai-ramai tadi tu, contohnya datang untuk berjumpa dengan dia, datang untuk menziarahi dia, maka hendaklah dia meraikan tetamu tadi tu. Walaupun tetamu yang datang tadi pada zahirnya orang yang jauh dengan Allah, dia kena raikan. Itu akhlak. Itu nama akhlak mulia dalam Islam.
Walaupun dia penjahat ke, dia siapa ke yang datang tadi tu, dia penzina ke, dia peminum arak dia bawa dedah aurat ke apa, makna bila dia datang, raikan dia. Raikan sekadar. Mudah-mudahan hati-hati orang tadi tu jadi terpikat dengan akhlak tadi tu. Mudah-mudahan dia nak rasa nak dekat dengan agama. Nak dekat dengan agama. Kita orang macam ni pun, orang tak semayang ni, kita orang ahli maksiat ni pun dia layan kita dengan layanan yang baik, ayat-ayat yang baik, tak ada mengkeji, tak ada mencela kita pun. Bagus ni. Jadi orang akan dekatlah dengan dia. Hati akan dekatlah dengan dia. Bila hati dah dekat, mudahlah nak sampaikan agama. Mudah nak sampaikan. Kalau orang liar hati dengan kita, orang tengok kita benci, orang tak suka kita, macam mana kita nak sampaikan? Itulah hikmah kenapa disuruh berakhlak mulia tadi tu. Supaya orang dekat dengan kita. Orang sayang dengan kita. Orang kasih dengan kita. Orang seronok dengan kita. Bila orang kasih, orang seronok dengan kita, mudahlah kita nak menyampaikan agama. Itu tujuan dia. Boleh fahami? Ucapkan terima kasih. Terima kasih datang ziarah. Jadi mereka berasa dihargai. Mereka akan merasa dihargai walaupun mereka ahli maksiat. Tengoklah ahli ulama tu macam mana. Macam mana cara dia? Dan jika dia mereka itu daripadanya dan berpaling mereka itu daripadanya, maka menawan ia yang demikian itu daripadanya. Apa maksudnya? Dan jika dia mereka itu manusia daripadanya, mana kalau manusia tak jumpa dia, kalau manusia tak ajak dia bercakap, kalau manusia tak berhajat dengan dia, dan berpaling mereka itu manusia daripadanya, daripada laki-laki tadi, apa yang dia nak kena buat? Maka menawan ia yang demikian itu daripadanya. Makna gunakan waktu tu untuk dia bersibuk berbimbang dengan ibadat dia sendiri. Boleh? Maknanya kalau ada orang datang jumpa, diraikan. Kalau tak ada orang datang jumpa dia, tak ada orang berkendak berhajat bertemu dengan dia, nak bercakap dengan dia, nak bertanya dengan dia, maka gunakanlah kesempatan tu. Gunakan kesempatan tu untuk melakukan ibadat. Itu cara dia. Dan jika ada mereka itu di dalam sebenarnya dan kebajikan, tolong akan mereka itu. Maknanya kalau manusia tadi duk buat benda-benda yang berfaedah, benda baik, pergi campur, pergi tolong, pergi bantu. Dan jika ada mereka itu masuk di dalam yang sia-sia dan kejahatan, menyalahi ia akan mereka itu. Jadi kalau manusia itu pula membuat benda yang tak sepatutnya, benda yang tak elok, benda yang tak baik, maka jangan campur. Kalau manusia buat benda tak elok, jangan campur. Kalau dia orang buat benda elok, benda baik, campurlah, boleh campur. Gitu cara ni. Cara beruzlah di dalam masyarakat. Beruzlah di dalam masyarakat. Maksudnya uzlah ni bukan semata-matanya makna lari daripada manusia duduk di puncak gunung beramal ibadat seorang-seorang. Ada, itu salah satu cabang daripada uzlah. Ada orang yang diharuskan. Ada orang yang tidak diharuskan nak beruzlah dengan cara yang demikian. Siapa dia? Ni tadi, orang yang seorang laki-laki yang manusia ada hajat kepada dia. Dia tak boleh lari. Dia tak boleh lari, dia kena campur duduk dengan manusia tu. Kena sabarlah dengan perangai manusia yang kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Kadang-kadang menyakitkan. Kena minta tolong dengan Allah supaya diberi kesabaran yang berpanjangan, hati yang lemah lembut, jangan cepat melompat. Jangan cepat melompat, jangan cepat meletup, jangan cepat melompat. Kalau kemarahan kita tak terkawal, timbul kemarahan nanti yang menjadi asbab orang akan jadi liar dengan kita. Tengoklah akhlak Nabi SAW. Berapa ramai orang yang tertunduk, cair dengan akhlak Nabi SAW. Meskipun banyak kali mereka menyakiti hati Nabi SAW,
Tapi Nabi SAW tetap membalasnya dengan kebaikan. Tu sabar. Jadi lambat laun lembek, lambat laun cair hati, terpikat dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memberi bekas, yang memberi kesan dalam hati-hati manusia tadi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah suruh berakhlak mulia. Jadi faedah daripada akhlak mulia itu Allah lah yang bagi. Allah lah yang bagi akhlak ni. Asbab daripada akhlak tadi Allah Ta'ala akan memberi kesan kepada hati-hati manusia tadi. Tertarik nak jadi baik, tertarik nak mengaji, tertarik nak belajar. Payah kita ni jenis tak sabar. Baru orang kata kita bodoh, kita marah dah. Yang baru orang kata bodoh ni, ustaz ni sesat ni. Ni apa ni, tak pandai. Ni apa ni, jual agama ni, tunggang agama ni. Kita pun orang menyerah. Kita pun membalas pula dengan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Habis lah. Habis lah. Sebab tu tadi nak kena sabar yang bersangatan. Sabar yang bersangatan. Jadi kalau dia berjaya, makna dia lebih hebat daripada yang duduk atas puncak bukit tu. Maknanya makamnya, darjatnya, kedudukannya lebih hebat, lebih tinggi, pahalanya lagi banyak daripada orang yang beruzlah, yang mengasingkan diri duduk di puncak bukit tak campur manusia. Mereka dah tentu selamat lah. Mereka tak jumpa benda-benda macam tu. Tapi makna alim ulama, orang-orang soleh yang duduk ni dalam di kalangan masyarakat ni nak kena jumpa macam-macam. Dia dah tentu tak ada apa-apa duduk atas bukit tu. Setan ni lah yang ada pun, jin. Orang hutan datang jarang-jarang. Orang hutan datang jarang-jarang. Datang tanya khabar. Assalamualaikum. Menyalahi ia akan mereka, dan berpindah ia akan mereka itu. Tetapi hendak menolak atas mereka itu dan menakuti akan mereka itu. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya kalau manusia tadi itu membuat benda yang tak sepatutnya, yang tak baik, menolak di sini dengan makna hendaklah dia mencegah. Hendaklah dia mencegah, memberi nasihat, memberi peringatan. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Maka diharap akan kabulnya mereka itu. Mudah-mudahan manusia tadi terimalah nasihat-nasihat yang dia bagi. Maka dirikan dengan segala hukuk hak-hak mereka itu daripada ziarah. Makna boleh pergi ziarah, tanya-tanya khabar. Jumpa orang-orang ramai. Tanya-tanya khabar lah, nak mendekatkan hati tadi tu, mengeratkan silaturahim. Jangan mentang-mentang mengaji, mentang-mentang alim, buat sombong, tak campur manusia. Tak nak tegur siapa dengan manusia. Kalau selisih dengan orang, kita harap orang bagi salam. Kita tak nak bagi salam, kita harap orang bagi salam. Maknanya janganlah begitu. Jangan begitu. Ada pun akhlak yang baik, disuruh berlumba-lumba bagi salam. Berlumba-lumba bagi salam. Bukan kita nanti orang bagi salam. Berlumba-lumba bagi salam. Siapa dulu? Siapa cepat. Maka dirikan segala hukuk hak-hak mereka itu daripada ziarah. Boleh pergi ziarah. Ziarah dengan niat nak mendekatkan hati mereka. Boleh bang, duduk bang. Okey. Rasa nampak macam tak selesa duduk. Boleh nak duduk atas kursi, boleh bang. Kaki sakit boleh, tak ada masalah boleh. Belunjur pun boleh. Duduklah tengah sikit. Sini tepinya ada kosong. Sini sikit. Sini. 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 Itulah nak depan tak lambat. Kita kena duduk belakang. Rindu lah tu. Lama tak tengok kita.
Boleh bang? Nampak Okey, mantap. Betul. Betul. Maka dirikan dengan segala hak mereka itu daripada ziarah. Boleh pergi ziarah. Ziarah tadi dengan niat nak menjinakkan hati mereka, supaya mereka rasa dihargai. Supaya mereka tidak berasa liar dengan kita. Allah, mudah-mudahan Allah bagi taufik lah. Macam mana orang nak suka dengan agama, kita pun perangai tak elok. Macam mana orang nak minat dengan agama, kita sendiri akhlak tak baik, sombong. Banyak salah kita. Banyak salah kita. Orang lain dah tentulah begitu sebab dia tak tahu. Kita yang dah belajar, dah tahu, dah gerti ni. Kita dah belajar, kita dah tahu, kita dah gerti, kita dah faham. Tapi sombong. Macam jadi mari kita renung-renung diri kita. Kita dah mengaji, kita dah tahu, kita dah belajar. Mereka macam tu dah memang mereka sebab jauh daripada ilmu. Mereka tak tahu, mereka tak pernah dengar, mereka tak pernah tahu. Kita yang dah pernah dengar, dah pernah tahu ni perangai macam tak pernah tahu. Sombong. Kalau orang biasa bagi salam tak nak jawab. Konon-konon kita ni orang alim, orang hebat, orang mengaji ni, kita orang kena hormat dengan kita. Mana salah lah kita kau ni tak layak lah nak bagi salam dengan aku. Kalau selisih, kita harap orang angkat tangan dengan kita. Kita tak nak angkat tangan dengan orang. Betul tak? Orang tak angkat tangan, kita rasa marah. Maksudnya kita nak dihargai. Kita nak dihargai, kita nak dihormati. Banyak salah kita. Banyak salah kita. Masa muka. Orang tengok kita masa muka. Macam mana orang nak dekat dengan agama? Dia kata, takut aku. Tengok muka macam nak makan orang. Mentang-mentang lah aku tak semayang. Mentang-mentang aku tak semayang. Mentang-mentang aku dedak aurat. Mentang-mentang aku pakai sulah pendek. Masam muka. Salah kita sebenarnya. Salah kita. Macam mana mereka nak rapat? Dia tengok akhlak kita pun tak baik. Dia tengok akhlak kita pun tak baik. Payah nak senyum dengan orang. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita boleh baiki. Amin ya rabbal alamin. Banyak salah kita. Lepas tu kita salahkan orang tak nak datang masjid, tak nak datang kuliah. Kita yang bodoh ni. Kita yang bebal dakwah. Kita yang tak pandai nak dakwah. Macam mana orang nak dekat? Nampak tak? Kan dah jumpa salah kita tu. Kan dah jumpa salah kita tu. Kita salahkan orang tak nak mengaji, tak nak mengaji, tak nak mengaji. Kita punya salah. Sombong, belagak. Sebab tu orang tak nak dekat. Maka dirikan dengan segala hukum mereka itu daripada ziarah dan mengunjung. Dan sebenarnya ziarah ni, kita ni dah jadi adat nak ziarah nanti raya ni. Kalau tak ada raya, tak adalah ziarah. Nak ziarah nanti raya. Raya pun kita tak ziarah juga. Ada rumah jiran-jiran yang kita tak pergi. Betul? Rumah saudara pun tak pergi. Kadang kita nak orang datang rumah kita, kita tak nak pergi rumah orang. Pun satu kat tu. Orang hantar jemputan, kita tak datang. Allah, macam mana nak jawab ni? Kadang
Datang ada majlis-majlis datang Dan mengunjung dan menyampaikan segala hajatnya yang diangkatkan kepadanya kepada laki-laki tadi barang sedapatnya. Makna kalau ada hajat-hajat yang dibawa daripada orang awam tadi itu kepada dia, hendaklah dia raikan sekadar sedapatnya lah, sedapatnya. Dan jangan menuntut akan mereka itu akan balasan. Jangan minta balas. Jangan minta balasan. Kalau dia minta tolong, kalau dia tolong kita ataupun dia minta kita tolong, tolong dengan seikhlas hati. Kalau dia nak balasan, jangan minta balasan daripada mereka. Dan jangan harap yang demikian itu daripada mereka. Jangan harapkan balas. Jangan harapkan balasan daripada mereka itu. Dan jangan melontar akan mereka itu daripada dirinya yang meliarkan. Maknanya jangan membuat sesuatu perkara yang menjadikan hati mereka itu liar. Makna nak jauhkan diri. Rasa nak jauhkan diri. Tengok kita lari dah. Tengok kita je lari dah. Bukan seronok nak jumpa. Dia tengok kita jadi lari. Meliarkan kerana yang demikian itu. Dan hampirkan mereka itu dengan memberi jika kuasa. Maknanya kalau kau mampu bagi. Kalau kau ada harta benda, kalau apa-apa makna kelebihan yang ada pada kau, bagi. Sedekah maknanya. Cara nak pujuk tadi Cara nak pujuk mereka tu supaya dekat dengan kita. Bukan apa suruh dekat dengan kita sebab nak sampaikan agama tadi. Ini nak bagi umpan lah ni. Nak umpan kena buat baik. Ada udang di sebalik mi. Ada udang di sebalik mi. Nampak tak? Jadi tujuan kita nak manusia rapat tadi tu supaya kita boleh sampaikan agama dalam diri mereka. Mereka supaya mereka tahu. Supaya mereka boleh tahu Islam ni begini. Supaya mereka boleh mengenal Tuhan mereka. Supaya mereka boleh menghormati agama. Setidak-tidaknya rasa sayang dengan agama. Setidak-tidaknya rasa hormat dengan alim ulama. Sebab mereka kadang-kadang berlaku biadab tu sebab tak sampai kat dia. Dia tak tahu. Dia memang tak tahu. Dia memang duduk dalam suasana yang macam tu. Dia nak tahu macam mana. Dan hampirkan mereka itu dengan memberi jika kuasa, dan picit daripada mereka itu ambil jika memberi. Dan menanggung daripada mereka itu kesakitan yang disakiti. Maknanya kalau anda mereka itu menyakiti, kenalah sabar. Tanggunglah kesakitan dari itu. Tanggunglah kesakitan dari itu yang dibuat oleh masyarakat, oleh manusia kepada kita. Dan menyatakan bagi mereka itu manis muka je. Jangan tunjukkan yang kita ni marah. Kat mana? Tak. Maknanya kalau dia orang buat benda jahat, jangan nampakkan, jangan tunjuk muka marah. Tunjukkan manis muka kita. Sabar aje dalam hati nyerap yang dan menghiasi mereka itu dengan zahirnya. Jangan tunjukkan yang kita ni benci dengan dia. Dan sembunyikan segala hajatnya daripada mereka itu. Maka dilawankan dan diubatkan dia di dalam sirnya dan batinnya. Maksudnya, apa pun segala kesakitan tadi tu yang dialami tadi tu, serahlah, ngadulah pada Allah. Ngadulah pada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha memahami, Maha mengerti betapa sakitnya hati itu tadi. Tapi demi agama, dia tak membalas dengan keburukan. Sebab niatnya nak suruh orang berjinak dengan agama. Jadi Allah kira, Allah nilai sakit hati dia tu. Allah kira sakit-sakit hati dia tu semua Allah kira. Dia tak balas dengan kejahatan. Dia sabar. Sabar ni sakit lah. Sabar ni kan sakit. Sabar ni pedih. Sabar ni perit, pedih, pijau, melaung. Nak sabar je. Orang buat benda jahat dengan kita, orang sakiti kita, orang sumpah seganah kita, kalau nak ikut nafsu, balaslah balik dengan benda sama.
Barulah puas hati. Ni dak sabar. Makna tak membalas dengan kejahatan tadi. Mengadu dengan Tuhan je lah rasanya. Wa kafa billahi alima. Ni kata nak dakwah ni, nak ajak orang, kita kena ada ilmu. Ni di antara ni, jangan cepat melompat, jangan cepat melatah. Kita pantang orang komen tak elok kan, siap kita fire ramai-ramai. Yang biasa kita baru-baru ni dia semangat. Dia baru-baru dekat dengan agama ni dia semangat. Dia semangat bukan main. Tu orang panggil kita masih kebudak-budakan dalam ibadat lagi. Walaupun umurnya dah banyak, tapi dalam bab ibadat ni kita masih kebudak-budakan. Dalam ilmu kita masih kebudak-budakan lagi. Sabar tu tak ada. Ni tadi hikmah tadi tu. Halim tu tadi tak ada. Sifat lemah lembut tadi tu. Pantang orang kata tak elok je, kita pun pam fire. Dia pun kata, macam ni mulut orang belajar. Aku nak test dia tadi. Dengar hebat sangat dia orang ni mengaji pagi, petang, siang, malam. Saya tengok sikit. Kalau okey, rasa aku nak join lah grup ni. Aku disalah, dia komen sikit, bikin panas, dia bakal line, kita pun fire. Pang pung. Maknanya macam mana dia nak jinak? Tu tadi sebab tak ada dia. Yang disebut kat tadi tu tak ada tu. Halim, lemah lembut, mana sabar tadi. Sabar kita ni sikit. Allah sallallahu Muhammad. Jadi Allah sallallahu, kita nak kena sabar banyak. Sabar banyak-banyak, jangan cepat melompat. Gapo dia ni? Ulek teruk ke? Lek. Azman. Ustaz dekat rumah sahabat kerap tangan Melaka, Azman. Sabar sampai akhir hayat. Tak ada pun lek. Itulah. Tak ada pun lek lain okey. Terkeluar live pula. Ada yang terkeluar pun ada. Petang okey paling okey malam ni. Selangor okey, alhamdulillah. Baik. Itulah nak dakwah ni. Nak dakwah ni kena ada ilmu. Kita ni kalau baru-baru berhijrah ni, dia punya semangat dia lain macam. Dia punya semangat dia lain macam. Bawa sabar, bawa tenang. Sebab tu tutup guru kita relax je. Tutup guru kita relax. Dia sengih. Kita macam rimau. Kita macam harimau. Pantang orang salah komen sikit, kau siap kau. 80 lawan 1. Langsung taubatlah kawan tu nak datang. Tak orang ni dia kata, aku salah type baru ni, typo. Kena belasah. Kena belasah insya-Allah baiki. Allah nak tunjukkan kesalahan kita. Allah nak tunjukkan kesalahan kita dalam nak dakwah ya. Kita ni mengaji sambil kita belajar nak baiki diri kita. Di samping tu kita niat nak ajak kawan-kawan kita lain pun dekat dengan majlis ilmu. Jadi ini di antara benda yang kita nak kena tahu. Macam mana cara nak tarik minat orang supaya dekat dengan agama. Bukan dekat dengan kita, dekat dengan agama. Jadi kita ni sebagai asbab. Jadi ada benda-benda yang perlu ada dalam diri kita. Tadi tu kesabaran yang berpanjangan, lemah lembut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Semua ni tak ada. Semua ni tak ada kat kita. Jemput minuman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap. Apa nama ni?
Barat Group. Jauhan pun. Barat Group. Barat Group. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput minum Bismillahirrahmanirrahim. Bang boleh bang? Boleh? Geng, minum geng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Liu Kalau buat iklan mesti ramai beli. Lah ni pakai cetong je, habis ni kan buat basuh muka kat nah. Jadi jangan sabar-sabarlah. Kita ni suka nak fire pantang ni komen kan jari kita nak tulis jari kita ni nak tulis nafsu lah tu, nafsu geram je sabar. Mudah-mudahan Allah bagi kita sabar, amin ya rabbal alamin. Banyak lagi yang sengit-bengit gitu ni, tak payahlah nak perasan. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian maka berkehendak serta yang demikian itu kepada bahawa menilik bagi dirinya tertentu. Jadi jangan lupa pula bahagian diri kita, bahagian ibadat diri kita sendiri. Jangan lupa pula. Tu tadi nak dakwah, nak ajak orang, nak raikan kawan-kawan, manusia, masyarakat. Jangan pula kita masa ibadat kita pula tak ada. Maka dijadikan baginya bahagian daripada ibadat yang tertentu. Kena ada masa-masa tertentu untuk diri kita nak beribadat pula. Tadi nak bantu orang ibadat, untuk diri kita tu. Seperti kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata dia? Jika aku tidur malam, nescaya aku sia-siakan diriku. Kalau malam aku tidur, sia-sialah masa aku, habislah masa aku, pendeklah umur aku, buang masalah aku. Dan jika aku tidur siang hari, nescaya aku hilangkan hak rakyat. Kalau siang aku tidur pula, hilanglah hak rakyat. Makna kan waktu tu dia khalifah. Kalau dia tidur, dia pemerintah, dia tidur siang, macam mana orang nak datang mengadu hal ini, mengadu hal tu? Macam mana dia nak raikan, macam mana dia nak bantu? Jadi agak-agak bila agak-agak Sayyidina Umar ni tidur. Jadi faham daripada perkataan dia ni, bila agak-agak dia tidur. Kalau dia tidur siang, hilang hak rakyat. Maknanya hilang hak dia sama, makna nak dakwah, nak mengajar, nak begini dengan manusia. Kalau dia tidur siang. Kalau macam tu tidur malam. Kalau tidur malam, hilang waktu dia nak beribadat dengan Allah. Agak-agak bila dia tidur? Ada 8 jam sehari. Kalau kurang 8 jam tak sihat. Kita mesti wajib 8 jam. Kalau tak tidur 8 jam tak sihat. Maknanya kita terpengaruh dengan pandangan-pandangan orang-orang yang tak reti tentang ibadat tu. Bahkan makin banyak tidur, makin banyaklah buang masa. Makin banyak tidur, makin banyaklah buang masa. Buang masa tidur satu kita ni. Buang masa main-main lain. Buang masa dengan tidur dah sekian 8 jam. Buang masa dengan buat benda yang sia-sia sekian jam pula. Jadi mana waktu sebenarnya untuk ibadat kita? Mana waktu untuk ibadat kita sebenarnya agak-agak? Ataupun kita malam pun tidur, siang pun tidur. Hak dengan orang pun tak ada. Hak nak beribadat dengan Tuhan pun tak ada kita. Bangun makan baru makan ni. Bangun makan. Ni tengok kisah orang-orang hebat-hebat sisi Allah. Mana ada cerita tidur 8 jam, tidur 5 jam. Mana ada? Mana datang ni kaedah kalau kurang tidur ni, kurang 8 jam tak sihat ni. Bahkan banyak tidur itulah yang jadi sebab tak sihat.
Khususnya roh kita yang tak sihat. Roh kita jadi tak sihat. Sebab roh kita ni perlukan makan, perlukan makanan, ilmu, zikir, Quran, solawat, istighfar. Kalau dah banyak tidur, siang tidur, malam tidur, mana masanya? Allah, pun tak kena juga kita ni. Macam ni. Aduh. Sengih-sengih perasaan macam dah baik dah. Perasaan macam dah wali dah, perasaan macam orang soleh dah, perasaan macam orang solehah dah. Mentang-mentang dah berserban, berjubah, berselendang, berjubah, yang perempuan berniqab, berpurdah, bertudung labuh. Dulu tak mengaji, sekarang dah mengaji. Dulu tak ada kuliah online, sekarang dah kuliah online. Sengih-sengih, seorang-seorang berasa baik dah. Sengih-sengih berasa hebat dah. Itu semua perasaan sahaja. Perasaan saja. Jauh lagi kita, tak ada benda lagi. Banyak lagi salah kita. Banyak lagi salah kita. Banyak lagi kekurangan kita. Banyak lagi kita tak reti, banyak lagi kita tak faham. Banyak lagi yang kita nak kena belajar. Banyak lagi yang kita nak kena belajar. Nanti makin banyak belajar, makin banyak jumpa salah kita. Makin banyak kita belajar, makin banyak kesalahan kita yang Allah tunjukkan. Ini sebenarnya Allah nak memperbaiki diri kita. Makin banyak kesalahan yang kita jumpa, makin sibuklah diri kita dengan diri sendiri. Makin banyak kesalahan yang kita jumpa, makin sibuklah diri kita tentang diri kita sendiri. Tak ada masa nak ambil tahu tentang salah orang lain. Kita ni sebab banyak masa nak cari dosa orang ni, sebab kita tak jumpa salah kita. Kita tak jumpa salah kita, sebab tu kita banyak bagi waktu untuk nak teropong, nak selidik, nak semak, nak selak, nak cari gali dosa kesalahan orang lain. Kita tak ada masa nak baiki diri, sebab pada kita tak ada salah. Sebab apa tak ada salah? Bukan tak ada, sebab buta sebenarnya. Bukan sebab tak ada salah, sebab kita buta. Buta, rabun buta. Buta bukan rabun, buta tu. Sebab tu tak nampak salah kita. Sebab buta. Sebab tu suruh mengaji. Bila mengaji dia jadi celik. Yang buta tadi jadi celik. Bila dia banyak mengaji, makin banyaklah celik dia. Bila banyak celiknya, nampak banyaklah benda yang dia nampak. Banyaklah benda kesalahan, kesilapan yang dia nampak pada diri dia sendiri. Jadi dia akan mula risau, mula bimbang dengan kekurangan, kesalahan, kesilapan, kedosaan, kelalaian, kelekaan yang ada dalam diri dia sendiri. Dia tak ada masa nak ambil tahu tentang dosa orang lain, sebab dia tahu masanya dah tak banyak. Masa dah tak banyak. Masa kita dah tak banyak, sahabat. Sekarang ni zaman mati terkejut ni. Kita ni esok lusa matilah ni. Angan-angan kita, macam-macam yang kita angan-angan kan. Umur kita pendek. Mati terkejut, mati tak sedar, mati tak sangka, mati tanpa isyarat. Berasa kalau nak pergi satu destinasi, rasa sampai, rupanya tak sampai. Jadi tak ada masa. Tak ada masa. Tak ada masa nak baiki diri. Jadi jika aku tidur malam, kata Sayyidina Umar, aku sia-siakan diri aku. Dan jika aku tidur siang hari, nescaya aku hilangkan hak rakyat. Tu kita tengok alim ulama tu, tok guru tu hebatlah dia. Siang sibuk dengan orang, malam ibadat pula. Bila masa dia tidur? Kita orang tanya, bila masa kau jaga? Kita orang tanya, bila kau jaga? Hebat ni. Orang-orang itu tanda-tanda orang yang Allah pilih. Orang hebat lah tu. Orang yang hebat, maknanya orang-orang yang ada keistimewaan di sisi Allah. Allah bagi dia taufik sehingga dia boleh mampu nak beribadat siang dan malam. Tak sama macam kita.
Kita ni tak dapat taufik sebab apa? Di antara sebab kita tak dapat taufik beribadat? Sebab dosa kita. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, siapa yang nak diberi taufik beribadat oleh Allah, siapa nak ditolong beribadat, siapa nak dapat pertolongan daripada Allah untuk dia beribadat, hendaklah dia banyak bertaubat kepada Allah. Hendaklah banyak-banyak dia bertaubat kepada Allah. Sebab orang yang penuh dosa, orang yang banyak dosa, tak layak nak beribadat. Sebab ibadat ni benda bersih. Ibadat ni benda bersih, benda suci. Jadi tak patut, tak padan, tak layak orang yang penuh dengan najis-najis dosa tadi nak melakukan ibadat. Sebab tu kita rasa berat, nak buat tak boleh, nak buat nampak dah elok. Nampak ni kalau buat ni bagusnya, baiknya. Tapi tak boleh. Tak boleh nak buat. Walaupun nampak benda ni baiknya lah kalau boleh buat. Tapi nak buat tak boleh. Sebab apa? Dosa kita. Dosa kita yang menambat, yang membelenggu kaki tangan kita daripada beribadat. Jadi apabila dia bertaubat sungguh-sungguh mengikut syarat dan rukun, Allah akan putuskan belenggu tu. Allah akan lepaskan dia daripada ikatan dosa-dosa dia sendiri. Bebaslah dia. Ringanlah tubuhnya untuk beribadat. Walaupun nampak berat, tapi pada dia tak jadi berat sebab ditolong oleh Allah. Ditolong oleh Allah. Maka betapa bagiku dengan tidur antaraku ini. Macam mana aku nak tidur antara dua benda ni? Macam mana aku nak tidur antara siang dan malam ni? Kata Sayyidina Umar. Macam mana aku nak tidur di antara siang dan malam ni? Macam mana aku nak tidur? Kalau aku tidur siang, hilang hak rakyat. Kalau aku tidur malam, hilang waktu aku nak beribadat dengan Allah. Jadi betapa, makna macam mana aku nak tidur di antara dua masa ni. Maka betapa bagiku tidur antaraku ini. Makna antara tadi tu. Siang dan malam ni, bila sebenarnya aku nak tidur? Jawabnya tak ada masa tidur dia. Tak ada masa dia tidur. Melainkan kalau dia tidur pun habis-habis terlelap kot barangkali lah. Habis-habis letih dah tu, terlelap dah, macam tu lah tidur dia. Tidur dia terlelap tu agak-agaknya. Tidur dia tu terlelap agaknya. Itulah masa dia tidur. Bila masa dia tidur tadi, terlelap tadi. Tu masa dia tidur. Agaknya lah, pun kalau ada. Hebat ni sahabat. Hebat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sahabat tu semua ahli syurga. Sahabat tu semua mulia. Semua sahabat adil meskipun mereka jatuh ke dalam maksiat. Meskipun ada sahabat yang melakukan maksiat, tapi mereka adil dengan Allah. Apa tanda dia orang dalil? Apa dalil dia orang tu adil? Segera bertaubat daripada dosa, tak nanti petang. Itu ciri-ciri orang yang adil dengan Allah. Terjatuh dalam dosa, terus taubat kepada Allah. Itu ciri-ciri orang adil. Orang fasik macam kita ni, dosa kita simpan buat perasan. Dosa kita simpan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita simpan dosa-dosa kita. Tak nak taubat kepada Allah. Sebab tu, di antara alamat petanda orang fasik adalah mana? Tidak bertaubat daripada dosa dan suka mengulang-ulang buat dosa kecil. Suka mengulangi dosa kecil dan tidak bertaubat daripada dosa-dosa besar. Ini ciri-ciri orang fasik. Na'udzubillah min zalik. Kita nak jadi orang adil, kita nak mati sebagai seorang yang adil. Kita tak nak mati sebagai seorang mukmin yang fasik. Jadi banyak benda-benda yang menjadi sebab seseorang itu jatuh fasik. Tak solat, dedah aurat, tak taubat, mengekali dosa kecil, tak taubat dosa besar, tak ngaji fardu ain. Banyaklah, banyak sebab fasik. Maka betapa bagiku dengan tidur antaraku ini, dan pada makna ini melintangkan bagiku beberapa abiyat, bait-bait daripada syair.
Fa kaifa li bin naumi baina hataini. Macam mana aku nak tidur di antara malam dan siang? Sayyidina Umar kata, macam mana aku nak tidur di antara malam dan siang? Macam mana aku nak tidur? Kita tidur je lah bila-bila. Dalam kelas pun kita tidur. Bukan kat sini, tempat lain. Sini semua jaga. Allah, sahabat-sahabat hebat sahabat nak cerita berkah sahabat ni. Berkah tawasul. Saya nak cerita dulu, saya ni kaki, mungkin pernah cerita dulu kan. Kaki saya ni dulu kena gatal-gatal kulit. Macam-macam ubat saya guna. Macam-macam krim saya sapu. Ubat kaki 3, kaki 8. Cat senapang, cat pistol, cat meriam. Sapu-sapu hilang-hilang timbul balik. Sapu-sapu hilang-hilang timbul balik. Sekali tu ada rezeki gigi umrah ni. Lama dah, tahun bila, lama sangat dah. Bila ni masa tahun berapa? Masa di kubur Bakit, kata silap kubur Bakit kot. Saya tawasul, ya Allah, dengan keberkahan ni debu-debu bumi yang mengandungi para sahabat yang adil, ahli syurga semuanya ni, dengan keberkahan bumi yang menanggung jasad-jasad yang mulia ni, Allah, dengan berkat debu-debu ni, hilangkanlah sakit gatal-gatal aku ni, ya Allah. Dengan berkah debu-debu ni, dengan berkah bumi yang menanggung tubuh-tubuh para sahabat ni, ya Allah, hilangkanlah sakit. Jadi minta pada siapa? Minta pada Allah, bukan minta pada debu, bukan minta pada sahabat, minta pada Allah. Itu namanya bertawassul, minta pada Allah dengan keberkahan bumi yang menanggung jasad-jasad sahabat radhiyallahu ta'ala, ahli syurga semuanya. Dalam tu semua kalau gali semuanya tak binasa, semuanya seperti hari yang baru dikebumikan. Dengan berkat ya Allah bumi ni, kabulkanlah hajat, bersih, sembuhkanlah penyakit kulit aku ni, ya Allah, gatal-gatal ni. Hilang, alhamdulillah. Maknanya selepas daripada itulah balik tu, hilang terus, alhamdulillah. Berkah tu orang kata berkah. Puak-puak Wahabi berkah ni syirik. Ambil berkah je syirik, dia pun tak faham apa maksud syirik. Dia nak mensyirikkan orang, tapi dia pun tak tahu syirik tu apa makna. Syirik ni bermaksud hati seseorang meyakini makhluk itu berkuasa seperti Tuhan, boleh memberi seperti Tuhan, berkuasa memberi perkara baik dan berkuasa memberi perkara yang tidak baik seperti Tuhan. Itu baru kata syirik. Minta tolong tak syirik selagi kita tidak beriktikad orang yang kita minta tolong tu ada kuasa memberi. Itulah payah jemput minum. Baik, kemudian katanya maka betapa bagiku tidur antaraku ini, dan pada makna ini melintangkan bagiku beberapa abyat bait-bait syair. Maka jikalau ada kamu di dalam menunjukkan a'immah gemar, maka ditetapkan olehmu atas bahawa mengendera akan dikau oleh waqi'. Maksudnya gini, maka jikalau ada kamu di dalam menunjukkan a'immah gemar, di syair ni ditunggang terbalik ayat dia. Syair-syair Arab ni ditunggang terbalik. Yang dulu kemudian ni, kemudian jadi dulu. Kita dah lah tunggang terbalik. Sila kita jadi tunggang terbalik kita kan. Waktu dalam kalau ngaji diorang ngaji pondok tu, ngaji tu bab syair, ayat-ayat syair macam mana susun macam-macam diorang belajar.
tuk guru pondok semua benda ni, alah, maknanya mainan dia orang. Maknanya alim, dia orang alim, mahir. Jadi apa maknanya? Maka jikalau ada kamu di dalam menunjukkan a'immah gemar, maknanya kalau kamu tu suka gemar tu makna suka seronok menunjukkan ataupun ditunjukkan oleh a'immah. A'immah ni siapa? A'immah orang-orang pilihan lah, para imam-imam, ulama-ulama. Maknanya kalau kamu ingin mendapat petunjuk Tuhan, kalau kamu nak mendapatkan petunjuk daripada Allah, daripada sejarah para imam-imam pilihan, sahabat. Kalau kau nak petunjuk daripada Allah, kalau kamu nak petunjuk daripada Allah berdasarkan sejarah-sejarah daripada imam-imam pilihan, maka tetapkan olehmu bahawa mengendera akan dikau oleh waqa'i'. Yakni perteguhkan diri kamu, makna teguhkan, kuatkan diri kamu untuk menghadapi tekanan-tekanan kesusahan yang menujumu. Maka tetapkan dirimu atas bahawa mengendera, mengharungi, melalui akan dikau, makna perkara-perkara yang susah tadi yang datang kepada dikau, dugaan, cabaran, halangan, jatuh bangun ni, kau kena tetapkan diri kau. Kau kena tetapkan, teguhkan diri kau. Jangan bergoyang, jangan bergoncang, jangan patah semangat. Jangan cabut lari, jangan patah semangat, jangan tarik diri, jangan angkat kaki. Makna kena sabar, teguh menghadapi pelbagai kesusahan yang menimpa kau dalam ibadat. Dalam kau nak menjadi orang yang beramal dengan ilmu, kau akan jumpa macam-macam dugaan, luaran, dalaman, kiri, kanan, dalam, luar, atas, bawah akan datang. Maknanya kau kena teguhkan. Itu kalau kamu nak dapat petunjuk Tuhan. Kalau kamu nak dapat petunjuk Tuhan, petunjuk daripada Allah, daripada sejarah-sejarah, makna ambil pelajaran daripada sejarah imam-imam yang terdahulu, ulama yang hebat-hebat. Kau kena teguhkan diri kau. Kita kena teguhkan diri kita, kuatkan semangat kita, mengharungi melalui pelbagai jenis kesakitan, tekanan-tekanan dalam ibadat. Kalau kau nak dapat petunjuk daripada Tuhan, kalau kau nak dapat petunjuk daripada Tuhan, seperti mana sejarah-sejarah imam-imam yang mendapat petunjuk daripada Allah, pertolongan daripada Allah, kalau kau nak tiru mereka, orang-orang hebat tu, kau nak dibimbing oleh Allah seperti mana Allah membimbing imam-imam tu, maknanya ulama-ulama tu yang hebat-hebat tu, yang soleh-soleh tu, taklah kau mengharungi. Kau kena teguhkan diri kau, kena teguhkan diri kau dalam nak menghadapi tekanan-tekanan yang menuju, yang menyerang kita. Maksudnya cabaran ni datang menuju kita ni, bukan kita pergi. Dia datang tuju kita. Pas satu-satu. Penat yang sini, yang ni datang. Yang ni pula tak habis lagi, yang atas pula datang. Atas bawah pula. Lepas kereta rosak, motor pula rosak. Benda tu dengan kehendak Allah kan? Dugaan lah tu. Nak tengok kita mengeluh ke tidak. Lepas masalah anak, masalah bini pula. Lepas masalah bini, masalah laki pula. Lepas masalah laki, masalah kawan pula. Oi, jangan main-main. Tu yang Nabi kata, nak sampai ke syurga tu kena jumpa benda menyakitkan, memedihkan. Macam-macam lagi bukan masuk syurga tu dengan lenggang kangkung. Lenggang kangkung.
Boleh masuk syurga dah. Kau akan kena kerja kan cukup-cukup. Mana ni tekanan-tekanan ni akan datang menuju kau satu. Mau tak mau kau kena hadap. Mau tak mau kau kena hadap. Sebab tu kena minta tolong dengan Allah. Jangan merasakan yang diri kita ada kuasa. Serahkan bulat-bulat pada Allah. Ya Allah, tolonglah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tak mampu ya Allah nak hadap benda-benda ni, walau sekecil apa pun dugaannya, aku tak mampu ya Allah. Kalau kau tak tolong, mustahil aku boleh terlepas selamat daripada ujian. Seringan apa pun mustahil aku boleh harunginya kalau kau tak memberi pertolongan. Tolonglah ya Allah. Sesungguhnya aku tak ada daya, tak ada upaya ya Allah. Tidak ada daya nak menahan diri aku ni daripada buat benda dosa maksiat walaupun kecil. Dan tak ada keupayaan nak buat ibadat ya Allah kalau kau tak tolong aku. Jadi aku sentiasa berhajat dan bergantung kepada Engkau ya Allah untuk menyelamatkan aku daripada buat dosa kecil ataupun dosa besar. Aku perlukan pertolongan, taufik daripada-Mu ya Allah. Hanya Kau saja yang boleh menyelamatkan aku daripada melakukan dosa kecil dan melakukan dosa besar. Hanya Kau saja yang boleh menolong, menghindarkan diri aku daripada buat dosa kecil, dosa besar, zahir ataupun batin. Hanya Kau saja yang boleh menolong aku ya Allah untuk melakukan ibadat zahir dan batin. La haula wala quwata illa billah. Nak hati yang macam tu yang payah tu. Nak hati yang sentiasa bergantung, sedar hati yang sentiasa sedar tak ada apa-apa. Nak hati yang sentiasa sedar tak ada apa-apa tadi tu. La haula wala quwata illa billah. Sentiasa hatinya begitu. Sentiasa berhajat hatinya, bergantung hatinya, berharap kepada Allah sentiasa. Payah nak dapat macam tu, payah. Payah. Kita orang awam ni lagilah. Kita ni lagilah tak payahlah perasan kita dah masuk dalam geng ni. Kita ni semua syok-syok sendiri je. Ni orang-orang tu sungguh hatinya gantung Allah sungguh. Sentiasa sama ada dalam nikmat ataupun dalam musibah, hatinya gitulah. Rendah sungguh dengan Allah. Sentiasa menghinakan diri ini dengan Allah. Sentiasa berhajat bergantung kepada Allah sungguh-sungguh. Sama ada dia sedang duduk dalam nikmat ataupun dia duduk dalam bala. Sama je hati ni. Sama je. Hatinya sama je. Pandangan dia pada Allah tu sama je. Sama ada duduk dalam senang, dalam susah. Waktu diuji dengan taat, waktu diuji dengan maksiat. Sama je hati. Kita turun naik, turun naik, turun naik sikit, turun menjunam. Iman kita Tapi jangan putus asa. Jangan putus asa. Tak mustahil. Allah Ta'ala beri pertolong. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Allah nak uji sejauh mana kita ni bersangka baik dengan Allah. Ana inda zanni abdi. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku. Mana kita akan dapat dengan apa yang kita sangka pada Allah. Kalau kita sangka Allah tak tolong kita takkan dapat pertolongan Allah. Kalau kita sangka Allah akan tolong kita lambat cepat, pasti akan datang pertolongan Allah. Sebab tu bersangka baik pada Allah tu hukumnya wajib. Kita ni banyak sangka jahat dengan Allah, buat dosa besar. Sangka jahat dengan Allah ni dosa besar. Sebab itulah kita tak dapat. Sebab dah memang kita bersangka yang buruk dengan Allah. Sebab tu dapat yang buruk-buruk. Allah bagi ujian-ujian tadi nak tengok sangkaan kita pada Allah tu. Hamba yang betul-betul hamba, berkualiti hatinya, kenal Tuhan sungguh-sungguh,
Allah uji dia seperit mana pun, sesusah mana pun, semaksiat mana pun, hatinya tetap bersangka baik dengan Allah. Dia tak pernah mengatakan, tak pernah terlintas pun dalam hati mengatakan Allah tak adil pada dia, Allah menzalimi dia, Allah naya dia. Itu semua sangka jahat, itu semua sangkaan jahat pada Allah. Allah nanya aku, Allah balakan aku dengan dosa, Allah balakan aku dengan maksiat, Allah takdirkan hidup aku ni penuh dosa dengan maksiat, Allah tak adil. Kau dah sangka jahat dengan Allah. Kan keujian, taat pun ujian, maksiat juga ujian. Taat maksiat ni dua-dua makhluk Allah. Dua-dua ni makhluk Allah, dua-dua ni harus dijadikan oleh Allah. Jadi Allah nak tengok sejauh mana hati kita ya. Lidah kita ni duk mengaku la ilaha illallah ni sungguh ke bohong. Sebab tu kita disuruh belajar tauhid ni supaya faham apa yang kita sumpahkan tu la ilaha illallah. Supaya kita faham apa yang kita sumpahkan la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Orang yang mengucap la ilaha illallah apa maksudnya? Di antara maksud dia orang yang mengaku la ilaha illallah, orang yang sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Itu di antara maksudlah. Apabila orang tu mengaku la ilaha illallah, menunjukkan dia orang yang sentiasa bersangka baik dengan Allah dalam apa jua keadaan yang diterima waktu hidup dia. Susah, senang, sempit, luas, nikmat, bala, taat, maksiat. Hatinya sentiasa mengagung-agungkan Allah, membesar-besarkan Allah, memuji-muji Allah dan menghina-hina diri dia. Sentiasa sangka baik dengan Allah. Kita ada macam tu. Hati kita ada macam tu. Kita macam-macam sangkaan jahat pada Allah. Patutlah kita macam ni. Makna gagal kita. Dipengaruhi oleh nafsu kita. Sebabnya di antaranya kita tak mengenal siapa itu Tuhan. Kita tak faham Tuhan tu apa. Kita hanya tahu sebut, tapi kita tak kenal apa yang kita sebut. Kita tak faham siapa yang kita sebut tu. Tuhan tu apa sebenarnya? Apa sifat dia? Dan hamba tu apa sebenarnya hamba? Bagaimana keadaan hamba? Apa sifat hamba yang sebenar-benar? Boleh tak sebagai hamba mempertikai, mempersoal, bersangka buruk pada Tuhan yang menjadikan dia? Tu. Kemudian dengan dirimu dan sempurna akal tatkala tiap-tiap kebencian dan hati sabur, dan iaitu di dalam dada. Maknanya kena lalui, kena harungi, kena hadapi tekanan-tekanan tadi tu. Tekanan-tekanan dalam nak mentaati Allah tadi, dalam nak mengikut perintah Allah, syariat Allah zahir batin tadi. Kena sabar dengan tekanan-tekanan tu dengan jiwa yang tenang. Dengan jiwa yang tenang. Sebab apa dia tenang tadi? Sebab dia yakin segala keperitan dan tekanan-tekanan yang datang tadi tu daripada Allah. Dia tahu, dia yakin segala tekanan yang dihadapi itu semuanya dengan kehendak Allah. Dan Allah tu pula kekasih dia. Jadi itu telah tadi wa kafa billahi alima. Memadai cukup Allah tahu. Allah tu pula pengasih penyayang, takkan Allah nak biarkan dia. Allah tu pengasih penyayang, lebih lagi Allah Ta'ala sifat kasih sayang Allah pada hamba-Nya lebih daripada sifat kasih sayang seorang ibu pada anak dia. Kalau ibu anak dia susah, tengok apa sanggup dia buat. Ibu bila dia tak nak anak dia susah, bila anak dia susah, dia sanggup buat apa saja asalkan anak dia senang. Kadang-kadang sanggup jatuhkan maruah diri dia. Kasih sayang dia tadi tu nak ceritakan. Maknanya yang haram-haram lah perbuatan tu. Nak ceritakan kasih sayang dia pada anak tadi. Dia sanggup buat apa saja asalkan anaknya selamat, anaknya senang. Hebatnya kasih ibu pada anak dia. Maha hebat lagi kasih Allah kepada hamba-Nya. Adakah Allah nak biarkan hamba-Nya yang duduk dalam tekanan serangan tadi? Dah, Allah akan tolong dia. Cuma cepat ataupun lambat. Lagi pula Allah tu tak mungkir Allah tak mungkir janji.
Allah suruh sabar kan. Di antara sifat kita ni tak sabar. Tu sifat kita, tak sabar. Nak cepat dapat, nak cepat Allah balas, nak cepat Allah tunjuk. Tu sifat nafsu kita lah. Tak sabar. Tak sabar. Kalau boleh dugaan ni besok habislah semua. Cukuplah ya Allah. Tak naklah, cukuplah. Sebab kita tak sabar kita sikit, sabar kita dhaif. Kita ni nak cepat. Nak cepat, sabar kita pendek. Jadi kau kena hadapi tekanan-tekanan tu. Kena hadapi, mau tak mau kau kena cekalkan hati, kau kena teguhkan kaki, kena pijak betul-betul. Kena pijak betul-betul, bukan main-main tak. Dengan jiwa yang tenang ketika menghadapi setiap kebencian. Setiap benda yang menyakitkan hati engkau tu, setiap benda yang menyakitkan hati kita tadi daripada pelbagai tekanan-tekanan tadi, daklah kau hadapinya dengan penuh ketenangan. Kau kena hadap dengan tenang. Sebab Allah tahu. Allah bukan tak tahu yang kau sedang susah. Allah bukan tak tahu hati kau sedang sedih. Allah bukan tak tahu ada orang buat khianat, ada orang maki kau, ada orang malukan kau, ada orang aibkan kau, ada orang buat macam-macam. Kerana apa? Allah sendiri yang aturkan benda-benda tu pada kau. Betul? Allah sendiri yang aturkan. Itulah kita faedah kita ngaji tauhid tadi tu. Bab iradat kita dah belajar. Tidak berlaku sesuatu perkara zahir maupun batin, baik ataupun tidak, sengaja ataupun tidak, segala-galanya itu dengan aturan Allah. Allah yang aturkan. Adakah Allah ni buat benda sia-sia? Dah maha suci Allah daripada buat benda yang sia-sia. Adakah Allah bersifat zalim? Maha suci Allah daripada zalim. Adakah Allah salah mentakdirkan? Mustahil. Takdirnya semua adil, semua kena pada tempatnya. Tugas kita jangan persoal, jangan pertikai apa yang Allah takdirkan. Tugas kita sangka baik dengan Allah. Tugas kita sangka baik dengan Allah. Itu yang Allah tuntut atas diri kita. Itu yang Allah perintahkan atas diri kita supaya bersangka baik dengan Allah. Jangan kau pertikaikan, jangan kau persoalkan apa yang Allah Ta'ala takdirkan atas diri kau. Jangan. Bukan urusan kau tu. Bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Dia bebas mentadbir apa yang dia nak. Tugas kita yang Allah perintah atas diri kita, sangka baik dengan Allah. Tu yang Allah suruh. Bukan Allah suruh mempertikaikan takdir. Ada pernah dengar? Di antara perintah Allah yang Allah suruh pada kita adalah mempersoalkan takdir. Ada? Tak pernah lagi. Pernah tak dengar? Di antara perkara yang Allah wajibkan ke atas diri kita, iaitu mempersoal dan mempertikaikan takdir. Ada? Jadi bukan tu yang disuruh. Allah tak suruh pun kita ni mempersoal, mempertikai, mempertimbangkan qada dan qadar dia. Allah suruh kita sangka baik dengan Allah. Tapi kita tak buat. Allah suruh sangka baik, tak mau. Kita pergi petikai pula. Tak adil lah Tuhan buat macam ni. Tak adil Kenapa Tuhan? Tuhan tak suruh kau fikir benda tu. Bukan kerja kita. Kerja kita, tugas kita yang nama hamba tadi, sangka baik dengan Allah dalam apa hal keadaan sekalipun. Nak sangka baik tu pula kena lawan nafsu. Nafsu ni nak ajak kita sangka jahat dengan Allah. Setan pun bisik-bisik kan supaya was-was dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah pelihara kita semua. Amin ya Rabbi. Dengan jiwa yang tenang. Sebab tu kita tengok orang-orang alim ulama ni, tenang dia. Kita ingat dia hadapi benda dia tak ada cabaran ke dalam hidup dia orang tu. Alim ulama tu orang soleh, kita tengok muka dia tenang, kita tengok kita jadi tenang, tengok wajah dia tenang. Walaupun kalau kan kita mengikut apa yang kita faham, makin dekat orang tu dengan Allah, makin hebat ujian dia. Makin tinggi darjat seseorang itu sisi Allah, makin hebat dugaan dia.
Tapi oleh kerana dalam hati dia ada benda tadi tu, tenang hadapi benda tu. Sampai terserlah di wajahnya tu ketenangan. Sampai kita tengok pun kita jadi seronok. Kita mendapat tenang tengok muka-muka dia orang. Padahal ujian berat. Ujian berat. Tapi tenang. Sebab dia orang yang berilmu dan beramal. Dia orang yang mengenal Tuhan. Pengenalan terhadap Tuhan tu dah diserapkan dalam kehidupan dia, dalam amalan dia. Sebab tu dia jadi macam tu. Dia tak kalut macam kita. Berah dalam tong ada separuh lagi, lintang pukang dah kita. Beras dalam tong beras tu ada separuh lagi. Ada 20 yang paket 25 kilo tak buka lagi. Paket 25 kilo tak buka lagi, dalam tong baru separuh pun lintang pukang dah kita. Keluh kesah dah kita. Baru Allah uji dengan beras baru. Lintang pukang lah kita. Stres dah, tekanan macam nak terjun bangunan dah rasa. Serabut perut muka kita. Orang tengok muka kita pun jadi masalah. Orang tak ada masalah, tengok muka kita jadi masalah. Apa bala kita ni. Orang soleh tengok makin tenang muka dia. Orang tengok muka kita lagi jadi masalah. Terjun bangunan kawan tu sebab tengok muka kita ni pasal serabut dia. Sebab apa ni dalam ni muka kita ni dia akan terjemahkan yang dalam. Muka kita ni hebatnya Allah Ta'ala buat, tak boleh tipu dengan yang dalam. Kalau dalam ni kucar kacir, kacau bilau, dia akan nampak riaknya di sini. Kalau dalam ni tenang, pun akan nampak riaknya di situ. Kacau bilau. Macam kiamat lah dalam ni. Macam kiamat dalam ni. Besok makan apa? Risau dah kita. Sungguhlah kita hadapi tadi tu bukan dengan tenang, hadapi dengan kucar kacir. Kita hadapi dengan kucar kacir. Dengan dirimu dan sempurna akal, tak kala tiap-tiap kebencian, dan hati sabur, dan iaitu di dalam dada. Lidahmu peliharakan dan matamu kekangkan. Apa maksudnya? Lidahmu peliharakan, matamu kekangkan. Apa maksud sini? Lidahmu peliharakan dengan makna tahan lidah tadi tu. Kekang ni makna tahan. Kekang makna tahan. Tahan lidah tadi daripada apa? Daripada membocorkan rahsia. Daripada membocorkan rahsia. Tahan lidah daripada membocorkan rahsia. Jangan duk ceritakan. Jangan nak meluahkan perasaan kau tadi itu kepada selain Allah. Tahan. Tahan. Jangan pecahkan rahsia. Apa yang kau hadapi, apa yang kau alami. Sabar, tahan. Jangan pecah lubang. Jangan ceritakan apa tekanan-tekanan, serangan-serangan, tekanan-tekanan yang kau hadapi tadi. Jangan cerita dengan makhluk. Sebab makhluk takkan faham. Makhluk takkan faham. Tapi Allah sangat faham perasaan kau. Allah sangat faham. Allah sangat-sangat mengetahui dan sangat-sangat memahami perasaan kita. Faham? Sebab tu orang-orang yang macam ni, dia tak ada tempat lain dah dia ngadu melainkan Allah. Sebab dia yakin walaupun dia tak mengadu, dia yakin Allah tahu dah. Allah tahu dah kesukaran yang dihadapi dalam ibadat tadi.
nak jadi orang sabar, nak jadi orang sangka baik, nak jadi pemaaf. Maaf lagi, disakiti lagi, maaf lagi, disakiti lagi. Betul? Maafkan lagi, disakiti lagi. Maafkan lagi, disakiti lagi. Allah je yang tahu. Tapi dia hadapi tenang. Dia yakin Allah tahu dia. Allah kasih sayang. Takkan Allah tak tolong. Lidahmu tersimpan dengan makna jangan membocorkan rahsia. Jangan pecahkan rahsia. Ataupun jangan ceritakan dosa-dosa orang, aib-aib orang. Jangan. Tahan lidah kita. Tahan lidah kita daripada membuka aib orang. Tahan lidah kita daripada menceritakan aib orang. Ataupun aib kita sendiri. Sabar. Tahan. Dan apa tadi? Dan matamu kekangkan. Tahan mata. Apa maksud tahan mata? Daripada melihat yang sia-sia ataupun yang haram. Tahan mata kita ni daripada lihat yang sia-sia. Sebab apa yang kita lihat ni dia akan dirisaukan oleh hati kita. Kita tengok kawan-kawan kita ada kereta mewah-mewah, risau tak kita? Risau. Mau tak risau? Bila aku dapat pakai macam ni? Kalau aku dapat pakai macam ni, alangkah baiknya. Masa itulah kita pandang kereta kancil kita tu menyampahnya. Padahal apa banyaklah jasa dia. Ni mata ni suka tengok benda-benda dunia tengok. Sebab tu dia suka kawal penglihatan. Sebab apa yang dilihat tu akan dirisaukan oleh hati dia. Akan dipikirkan oleh hati. Oh, tadi ternampak pula waktu Cik Polanah tu seng-seng dengan baju dia, nampak bukan main dia punya bangle, dia punya gelang lipan, gelang peluk dakap, pulut kuning, peluk macam-macam tadi. Ya, kita tak lena tidur. Suami cakap seseorang. Awak kat mana? Awak kat mana? Rupa bini dia tadi apa? Ingat pulut kuning, pulut dakap tadi sebab dah ternampak tadi. Wah, suami dia kata, awak kat mana? Awak kat mana? Mata ni dia akan bagi pengaruh hati kita. Jadi kawal lah. Kalau boleh kawal. Tu tengok benda sisi bukan dosa. Tu bukan tengok dosa. Tu tengok benda-benda macam tu. Kalau tengok maksiat, lagilah kacau. Terbang kita punya serban. Terbang serban kita jangan buat pasal. Tak nampak, tak tengok, bolehlah kau belagak kau. Bila Allah uji kau depan mata kau, orang perempuan seksi nak tengok kau. Kelip tak kelip mata kau. Tak payah nak sombong lah. Tak payah nak belagak sombong lah. Hati kita ni penuh dengan sukakan maksiat lagi. Hati kita ni masih sukakan maksiat lagi. Sebab tu dia ada current. Dia ada current dengan maksiat. Yang tertutup kita usaha nak tengok. Tu jahatnya hati kita. Allah Akbar. Allah tahu setiap lirikan mata kita. Mana jatuhnya mata kita tu, mana jatuhnya penglihatan mata kita tu, semua dalam ilmu Allah. Mana kita nak lari? Mata kita berhenti kat mana? Mata kita zoom kat mana? Dalam ilmu Allah. Allah tahu. Kopi atas kepala kita. Kopi atas kepala, tasbih kat tangan. Perempuan seksi lalu. Maknanya kita ni banyak bohong.
Hati kita banyak dosa, banyak masalah. Orang lelaki, yang perempuan dia tengok cuik-cuik. Orang lelaki dia tengok depan-depan. Orang lelaki dia tengok depan-depan. Orang perempuan dia tengok cuik-cuik. Dia tengok Tengok lagi. tak perempuan. Perempuan macam tu. Dia tengok, dia malu-malu kan, perempuan kan dia malu. Orang lelaki dia tak malu sangat. Orang lelaki tu orang lelaki jujur. Dia tengok fuyu, dia kata fuyu. Dia fuyu. Dia cakap dengan kawan-kawan dia fuyu. Kau tengok jujur gitu, fuyu. Dia tak malu orang lelaki. Orang perempuan dia malu. Dia cuci tengok. Tengok. Perempuan dia malu-malu. Sama je. Tak percaya tanya orang perempuan tu, ketawa-ketawa tu je dia tu. Tu ada hantar emoji ketawa tu. Dia tu. Rezeki katanya ya. Rezeki dosa ke tu. Namanya rezeki dosa. Kemudian sikit lagi lah. Tadi kata nak berhenti cepat. Lidahmu dan matamu kekangkan. Jadi tolonglah. Tolong. Kita ni lemah, lelaki ni lemah. Kita ni lemah. Jadi kita minta tolonglah dengan kaum Hawa ni. Tolong dia jaga pakaian. Janganlah pakai ketat-ketat. Jangan pakai jarang-jarang. Jangan pakai terang-terang. Sebab tu menarik perhatian kami laki-laki yang sihat. Nafsu kami akan tertarik melihat. Jadi tolonglah kami. Tolonglah kami. Bantulah kami. Marilah kita sama-sama saling tolong-menolong. Dia kata, siapa suruh tengok? Dia kan jenis suka melawan cakap. Siapa suruh tengok? Dah, kau pakai macam tu takkan nak tunjuk kat monyet? Tentulah nakkan perhatian daripada kami laki-laki yang sihat ni. Jadi tolonglah pakailah longgar-longgar, tutup warna kulit. Ni dah longgar. Dah tutup warna kulit. Dia buat dia punya gedi pula. Dia buat gedi dia pula. Ambil gambar. Gambar profil dia. Dah kita tengok. Jujur, ada rasa apa-apa tak? Baik aku. Ada rasa. Perempuan, sebab tu orang perempuan tolong gambar jangan gambar yang menarik perhatian. Sebab orang lelaki ni tengok gambar ke zahir sama, hukum dia sama. Ni apa ketua-ketua? Takut-takut jangan sekali salahkan orang. Dua-dua salah sebenarnya. Yang menengok pun salah, yang membuka pun salah. Sebab tu tadi kata ta'awanu, tolong menolong. Yang lelaki jangan tengok, yang perempuan jangan buka. Begitulah. Nak cerita kita ni memang lemah tu iman kita tu. Perempuan. Suruhnya orang perempuan lah jaga. Orang lelaki jarang pakai seksi orang lelaki. Allah. Jarang sangatlah. Kalau ada. Kalau ada tu kira tak tahulah jarang. Tapi biasa orang perempuan lah.
perempuan dah memang Allah pun sebut fitnah nombor satu kan dalam dunia ni. Perempuan kan fitnah nombor satu. Jadi orang perempuan tak boleh nak nafikan lah. Maknanya gitu. Jadi jaga gambar-gambar kita tu. Nampak tak? Orang lelaki tengok dia jadi suka. Tu jadi fitnah. Dapat pula kita kalau bini orang. Kalau kita bini orang, gambar-gambar kita tu nak kena jaga. Jangan gambar kita tu jadi asbab laki orang lain suka tengok kita. Jaga. Dah bagi tahu dah, kalau faham lah, kalau tak faham kalau tak faham sudahlah. Kita bagi ingat je. Sebab saya mewakili laki-laki sedunia. Saya tolong bagi tahu kelemahan kami. Allah sallallahu Muhammad. Pun ada yang tak tutup aurat. Biasalah tu. Yang dah tutup aurat pun orang suka tengok. Nafsu ni suka tengok. Dia tak kira tutup aurat. Sebab tu tutup aurat yang sempurna. Tu kena faham tu. Kadang dah tutup tapi tak sempurna. Makna laki-laki masih nak suka tengok kita. Dah tutup tapi tak sempurna. Bila tak sempurna, orang laki-laki tetap nak tengok kita juga. Nakkan sempurna tu. Sampai orang lelaki tak nak tengok kita. Dia tengok kita pun macam tengok entah apa-apa lah. Macam dia tak nak tengok lah. Kalau dia tengok sekali pun menyesal aku tengok. Ibaratnya macam tu. Kalau lelaki-lelaki tengok menyesal aku tengok. Tu baru betul hilang fitnah. Ni tengok seronok tengok. Tengok. Malu tengok. Pas itu tengok sini pak. Tahu tengok apa? Cermin pandang belakang. Sini dalam kereta tengok. Betul. Jadi orang perempuan. Tolonglah sama-samalah kita tolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang laki tundukkan pandangan, yang perempuan tutup pakaian, tutup aurat, pakai elok-eloklah insya-Allah. Perbaiki. Perempuan ingat gambar-gambar kita ni jaga. Kadang kita Allah lemah kita. Dah mana sih tempat berhenti mana tadi? Ngantuk dah ni mata dah ni. Dan rahsiamu pada Rabbu datang. Maksudnya segala rahsia tadi tu yang kita alami, kesusahan, kepayahan, tekanan dalam nak beribadat ni hanya diketahui oleh Allah. Nyatakan pada Allah saja. Mana jangan ceritakan pada orang keperitan, kepayahan yang kau lalui dalam nak beribadat tadi. Tak payah cerita dengan orang. Duk diam-diam. Cukup Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Ngantuk dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jadilah. Nak letak apa? Jangan gaduh-gaduh. Alah, ngaji ni kena buat lawak-lawak sikit. Ngantuk sahabat. Mata mengantuk. Tu nampak tu, bateri pun dah merah katanya. Ada bateri merah. Allah. Baik-baik sahabat, insya-Allah habis dah kuliah, kita doa pada Allah mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita benar. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Belajar kita tak kena dengan adab. Astagfirullahalazim. Moga-moga Allah ampunkan kita. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita. Makin dekat kita dengan akhirat, makin dekat hati kita dengan ibadat. Mudah-mudahan insya-Allah dengan berkat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan berkat Syekh Daud bin Abdullah Fattani, dengan berkat doa ibu bapa kita, dengan berkat doa guru-guru kita, orang soleh,
Mudah-mudahan kita semuanya tidak terkecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menunjukkan kelemahan-kelemahan kita serta memberi taufik kepada kita untuk memperbaiki kelemahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan, meneguhkan iman dan akidah kita, anak isteri kita, keturunan kita, anak cucu cicit kita sampai kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara iman, Islam dan ihsan sampailah nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi peluang oleh Allah semata-mata dengan kasih sayang Allah, berpeluang mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selamatkan semuanya. Allah ampunkan dosa semuanya, ibu bapa kita yang masih hidup, yang dah pergi, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang seagama, yang muslim. Mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang banyak buat baik dengan kita, orang yang mendoakan kita dalam diam dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi balasan yang berlipat kali ganda dengan balasan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.